Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini Ustazah cuma nak refresh balik. Dah lama kita tak jumpa untuk pengajaran secara fizikal. Jadi hari ini Ustazah buat video untuk awak ulang balik, ulang tahu tentang kertas sains SPM untuk tahun ni 2020. Tapi awak jawab pada tahun 2021. Okey, anda adalah batch yang terakhir untuk menggunakan silibus KBSM. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam sains SPM. Okey, kerana saya yakin awak boleh buat. Okey, untuk lulus pun boleh. Tambah lagi usaha, awak boleh dapat prestasi yang cemerlang, insya-Allah. Okey, untuk kertas 2 sebab pelajar takut sangat nak jawab kertas 2. Pelajar dia kalau kertas 1 dia relax saja. Bawa pensel untuk pilih jawapan. Tapi kertas 2 ni pelajar rasa takut sebab kena isi jawapan sendiri. Jangan takut kalau awak tahu cara menjawab. Awak cukup dengan latihan, anda boleh buat lebih baik dari yang dulu. Okey, untuk kertas 2, okey, Ustazah ulang balik. Kertas 2 ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, untuk bahagian A, semua pelajar wajib jawab. Okey, soalan dia dari soalan nombor 1 hingga soalan nombor 4. Soalan nombor 1 dan anak-anak dia, 1A, 1B, 1C, 1D. Okey, jadi dia ada anak-anak dia. Nombor soalan besar adalah nombor soalan 1 hingga soalan 4, mewakili 20 markah. Jadi bahagian A ini adalah paling senang untuk kamu skor, insya-Allah. Caranya nanti kita belajar. Okey, bahagian B pula adalah bahagian wajib jawab juga. Okey, ini tak sama. Kalau bahagian A dia menilai untuk proses sains, proses sains, macam mana awak memerhati, macam mana kamu meramal, mengira dan sebagainya. Untuk bahagian B wajib jawab, ini lebih kepada fakta lah, yang kita belajar dari bab tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Okey, nombor soalan adalah soalan 5 hingga soalan 9, mewakili 30 markah. Kalau tak dapat 30 markah pun awak boleh dapat 20 markah. Tapi kena rajin sikit kat sini, kena baca. Kena baca dan faham apa yang awak sudah belajar dalam tingkatan 4 hinggalah tingkatan 5. Okey, bahagian C. Bahagian C ada satu soalan wajib dan satu lagi soalan pilihan. Soalan wajib adalah soalan pada nombor 10, iaitu membuat eksperimen. Okey, 10 markah, dan pilihan untuk anda menjawab sama ada soalan nombor 11 ataupun soalan nombor 12. Atau kalau awak tak tahu yang mana, awak rangka dahulu yang mana awak boleh jawab, yang mana memberi jawapan awak yang yakin berapa markah yang lebih. Kalau 11 banyak yang awak boleh jawab nombor 11. Kalau 12 yang banyak awak tahu, jawab soalan nombor 12. Ini pun 10 markah. Jadi bahagian C dua-dua ni 20 markah, campur 30 markah jadi 50, campur lagi 20 jadi 70 markah di kertas 2. Okey, kertas 1 Ustazah tak olah sangat, kerana kertas 1 adalah soalan pilihan jawapan A atau B atau C ataupun D. Ini nak tandakan menggunakan pensel 2B. Jangan lupa bawa pensel 2B, bawa kalkulator, bawa pembaris dan alat tulis yang lain. Kalkulator mesti bawa. Ada soalan pengiraan. Jadi tak payah bazir masa untuk mengira secara mencongang. Jangan bazir masa untuk mencongang. Okey, 50 soalan untuk kertas 1, 50 markah. Dalam 50 soalan ada soalan untuk menguji bab yang awak belajar dalam tingkatan 4 dan bab yang awak belajar dalam tingkatan 5. Separuh daripada tingkatan 4 dan separuh lagi dalam tingkatan 5.
Okey, dua-dua awak dah belajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kita dah habis belajar. Okey. Nanti Ustazah terangkan bahagian A macam mana, bahagian B, ni fakta, bahagian C. Ustazah lebih tekankan untuk bahagian A dengan bahagian C. Mari kita tengok untuk bahagian A. Kita fahamkan dulu baru kita buat latihan. Okey, walaupun awak dah mula dah buat latihan, bagus untuk yang dah mula buat latihan. Okey, yang tak mula lagi belum terlambat. Anak murid Ustazah yang belum mula belum terlambat untuk awak dapat keputusan yang lebih baik. Okey, bahagian A. Okey, bahagian A. Di bahagian A, okey, kita soalan akan menilai awak untuk kemahiran proses sains. Okey, akan menilai kemahiran proses sains pada bahagian A. Okey, bahagian A akan menilai pelajar dalam kemahiran proses sains. Okey, apa kemahiran dia? Yang pertama adalah pelajar boleh membuat pemerhatian. Pemerhatian ini bergantung apa yang kita nampak. Kalau nampak guna apa? Guna mata. Okey, apa awak nampak dalam gambar yang ditunjukkan? Apa perubahan yang ditunjukkan? Okey, pemerhatian apa yang kita nampak? Contohnya, gambar asalnya sebelum eksperimen mentol tidak menyala. Kemudian lepas eksperimen mentol menyala. Jadi kita boleh kata mentol A menyala. Ini adalah ayat pemerhatian. Contoh lain yang kita boleh nampak kalau eksperimen dia berkaitan dengan asid dan alkali. Jadi ada perubahan warna. Okey, apa yang kita boleh nampak? Contoh dia nampak perubahan warna kertas litmus biru menjadi merah. Itu contoh pemerhatian yang kita boleh nampak. Tak nampak tak payah tulis, nampak saja. Pastikan awak tahu mana satu pemerhatian. Pemerhatian ni kita tengok selepas melakukan eksperimen. Paling mudah kalau awak tak tahu nak buat, okey, kita buat ayat perbandingan saja. Ayat perbandingan. Kalau dua-dua menyala, lampu A menyala, lampu B menyala. Jadi kita buat ayat perbandingan. Mentol A menyala lebih cerah. Lebih cerah berbanding mentol B. Okey. Macam tu ayat perbandingan. Okey. Ni contohnya apa? Siapa? Lepas tu mesti ada pola lebih rendah, lebih tinggi. Berbanding yang kedua siapa? Okey. Itu ayat perbandingan pun boleh. Kadang-kadang soalan nak pemerhatian, dia nak spesifik dekat rajah yang dia nak. Rajah satu saja, tak nak tengok rajah dua. So tengok pada rajah yang dia nak. Okey, ada yang general, ada yang dia nak khas untuk rajah sekian. Okey, jadi baca soalan berhati-hati. Bawa highlight, kalau boleh bawa highlight sekali, highlight kehendak soalan. Jangan baca laju-laju sekali tak faham. Okey. Yang kedua, lepas ada soalan pemerhatian, akan ada soalan inference. Okey, soalan inference. Apa maksud inference ni? Soalan ini adalah dia nak penerangan awal mengenai pemerhatian yang kamu buat. Okey, kalau soalan pemerhatian tadi dah ada,
Okey, kenapa dia kata? Kenapa awak nampak macam tu? Kenapa mentol A menyala? Kenapa mentol A menyala lebih cerah? Kenapa kertas litmus biru menjadi merah? Okey, jadi itu kita masuk dalam kategori inference, berikan penerangan awal. Ataupun sebab kepada pemerhatian. Kalau seminar, kalau kamu nak tulis balik pemerhatian boleh. Tulis balik pemerhatian kerana apa? Kerana contoh kalau mentol A menyala. Mentol A menyala kerana mentol A disambungkan dengan apa? Dengan bateri contoh. Disambungkan dengan larutan sekian-sekian. Larutan yang boleh mengalirkan elektrik. Ada bahan yang tak boleh mengkonduksikan elektrik, ada bahan yang boleh mengkonduksikan elektrik. Contoh kertas litmus. Kenapa kertas litmus menjadi merah, dari biru menjadi merah? Kerana bahan tersebut adalah bahan berasid. Macam tu inference. Kerana mengelaskan ini senang. Contohnya awak dah belajar ada tindakan terkawal, tindakan luar kawal. Jadi yang manakah aktiviti bagi tindakan luar kawal? Jadi awak tahu bersin, batuk. Jadi awak boleh kelaskan dia adalah tindakan terkawal, tindakan luar kawal ataupun tindakan terkawal. Yang keempat adalah pemboleh ubah. Boleh menulis pemboleh ubah. Untuk pemboleh ubah kita ada 3 kategori. Ada 3. Yang pertama adalah pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan adalah pemboleh ubah yang sama. Yang sama saja. Untuk set 1, set 2, set 3 guna yang sama. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah pemboleh ubah yang diubah. Apa beza set 1 dengan set 2? Mungkin dia ubah dari segi bahan. Bahan untuk set 1 dia guna koprom, bahan set 2 digunakan kayu. Contoh. Bergerak balas pula adalah hasil eksperimen. Apa yang kita boleh nampak daripada selepas buat eksperimen, contohnya masa yang diambil untuk paku jatuh. Contoh lain adalah mentol, keadaan mentol menyala ataupun tidak. Dan semua pemboleh ubah ini pelajar tidak boleh menulis apa? Tidak boleh tulis radas. Hanya awak tulis radas. Contoh yang sama awak kata radas beaker. Awak tulis beaker saja. Memanglah dia guna beaker sama. Salah. Mungkin kita kena tambah saiz. Saiz beaker, saiz dawai, saiz. Semualah yang kena ada parameter. Saiz ke, jenis ke, isi padu ke. Isi padu air kena sama. 50 cm padu. Isi padu air. Jangan tulis air je. Apa maksud air tu? Jenis air ke, isi padu air ke, jisim ke, berat berat jisim bahan ke. Ini kita panggil sebagai parameter. Mesti ada parameter dia. Parameter. Sebelum kita tulis. Jenis. Selalu orang guna jenis bahan yang diubah. Dapat markah. Hasil eksperimen. Contoh kita tengok tadi keadaan mentol. Keadaan mentol. Maksudnya keadaan mentol ni maksudnya apa? Keadaan mentol ni menyala ke tak menyala? Keadaan mentol. Satu lagi, kalau cahaya, awak tulis macam mana keterangan cahaya? Tak, kalau cahaya kita panggil keamatan cahaya. Keamatan cahaya. Apa lagi? Bergerak balas. Contoh kalau bakteria kita akan tengok
kalau eksperimen bakteria dengan antibiotik, kita akan nampak kawasan jernih. Okey, diameter kawasan jernih yang terhasil dan sebagainya. Okey, itu adalah pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah ini perlu awak tahu dahulu sebelum awak buat hipotesis. Bila awak dah tahu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, barulah awak boleh buat ayat hipotesis. Okey, hipotesis macam mana Ustazah? Selalunya pelajar boleh buat semakin pola bertambah ke, berkurang ke. Okey. MV ni apa? MV ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Ni MV. Okey, semakin bertambah ke berkurang MV. Contohnya semakin bertambah isi padu. Isi padu air ke, isi padu gas ke. Okey, semakin berkurang ke bertambah RV. RV ni apa? Bergerak balas. Okey, semakin apa dimanipulasi, semakin apa bergerak balas. Dah dapat markah. Ataupun nak selamat, okey, boleh guna jika MV ni pun sama, meningkat ke, menurun ke, tinggi ke, rendah ke, maka RV turun ke, naik ke, tinggi ke, rendah ke. Semakin boleh, jika maka pun boleh. Tapi kalau tak ada, tak menunjukkan semakin, tak ada yang semakin. Okey. Boleh guna yang spesifik. Contohnya pertumbuhan bakteria. Okey, bakteria kita belajar dia sesuai, dia seronok untuk membiak pada pH 7. Okey, dia sesuai untuk membiak pada pH 7. Okey, tak ada pula semakin tinggi pH tu dia semakin membiak, tak ada. Semakin bawah pH tu dia semakin membiak, tak ada. Dia tengah-tengah, kat 7 baru dia sesuai untuk membiak. Jadi awak tak boleh buat semakin meninggi pH, semakin rendah pH, tak boleh. Kalau pH ni, okey, awak boleh buat yang spesifik. Okey, pertumbuhan bakteria. Bakteria yang optimum. Optimum ni terbaik lah. Yang optimum pada pH 7. Ni spesifik. Kita kata bakteria ni dia sesuai untuk membiak pada pH 7. Tak boleh nak semakin tinggi pula makin berakali. Kalau makin rendah pula makin berasid. Tak sesuai nak guna semakin tinggi, semakin rendah. Jadi kita boleh guna spesifik hipotesis. Okey, pertumbuhan bakteria yang optimum pada pH 7. Dah dapat markah hipotesis. Okey, yang keenam, dia nak uji macam mana awak nak mengukur, nak menggunakan nombor, nak membaca nombor, tahu tak membaca nombor macam mana awak nak kira jarak contohnya. Ada ruler, ada pembaris. Okey, jaraknya berapa? Pandai tak tengok ni? Okey, ni ada skala-skala dia. 1, kalau 1, 1.1, 1.2, 1.3. Okey, yang ketujuh, menggunakan hubungan masa dan ruang ataupun meramal. Okey, soalan yang apa hubungan? Hubung kait antara A dengan B. Apa hubungan dia? Okey, soalan hubungan adalah contoh dia nak apa? Okey. Contoh apa hubungan A dengan B? Okey, jadi kita akan tulis A dengan B. Contohnya A bertambah
bersama B. Okey. Ataupun hubungan ni awak boleh tulis balik hipotesis semakin. Tapi kena tengoklah A dia siapa, B dia siapa. Okey, apa hubungan pertumbuhan bakteria dengan masa. Okey, pertumbuhan bakteria bertambah dengan masa. Semakin bertambah bakteria, semakin bertambah masa, semakin tumbuh bakteria. Okey, jadi soalan hubungan adalah soalan boleh jawab dalam bentuk hipotesis. Mesti tengok kepada dia nak apa. Hubungan siapa dengan siapa. Okey, siapa dengan siapa. Bila awak nampak A dengan B, okey, awak highlight dulu. Kita nak mention A, kita mesti mention B sekali. Boleh? Okey, hubungan ni hipotesis boleh. Hubung kait. Semakin ke, jika apa ke, ataupun nak gabung sekali. A bertambah bersama B. Maksudnya A bertambah, B pun bertambah. Okey, definisi secara operasi. Definisi secara operasi pula. Dia nak definisi. Secara operasi bermaksud kita akan berpandukan kepada eksperimen. Okey, berpandukan pada eksperimen yang bergerak balas. Kita akan gabungkan dengan yang bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Dari pemboleh ubah bergerak balas itu kita tahu. Contohnya lekukan. Lekukan. Salah, plastisin kan. Bila awak jatuhkan jisim dia 10 gram, jadi lekukan macam ni. Jisim 100 gram, lekukan dia macam ni. Okey, jadi kita nak mention maksud tekanan dengan berpandukan yang bergerak balas. Lekukan yang terhasil ini adalah menunjukkan tekanan yang terhasil. Jadi kita tak tahu nilai tekanan dia, kita boleh bandingkan dengan lekukan yang terhasil. Jadi definisi secara operasi, awak kena berpandukan pemboleh ubah bergerak balas. Kita mesti masukkan pemboleh ubah bergerak balas. Macam mana? Okey, apa istilah yang dia nak? Dia akan bagi tahu. Berikan definisi secara operasi bagi bakteria ke, bagi pertumbuhan bakteria ke, bagi antibiotik ke. Jadi istilah itu awak tulis dulu. Contohnya bakteria. Apa definisi secara operasi bakteria? Tulis dulu istilah dia. Bakteria ialah ini awak kena fikir. Parameter dia adakah dia bahan ke, dia mikroorganisma ke, dia adakah dia proses ke, adakah dia tindak balas ke. Yang sesuai lah, tindak balas ke dan sebagainya. Contohnya bakteria ini adalah mikroorganisma lah. Mikroorganisma sambung yang ditunjukkan. Yang ditunjukkan oleh ini kita akan masuk pada RV. Contohnya kawasan jernih ke, kawasan yang keruh ke. Jadi kita akan berpandukan pada pemerhatian RV kita. Okey, boleh? Okey, sebenarnya definisi secara operasi senang sebab kita nak gabungkan dengan yang bergerak balas, pemerhatian kita yang bergerak balas. Jadi sini hanya kita nak fikir sikit bahan. Adakah dia bahan ke, proses ke? Kalau proses ni macam mana contohnya? Apa definisi secara operasi bagi fotosintesis? Contoh dia tanya. Okey, fotosintesis ialah proses. Fotosintesis bukan bahan, bukan mikroorganisma. Okey, ataupun tindak balas. Okey, proses yang
ditunjukkan oleh tumbuhan. Ini RV kita lah. Mungkin tumbuhan itu membebaskan oksigen. Contohnya. Ini contoh. Contoh kalau RV dia tunjuk pada tumbuhan itu, dia menguji tumbuhan itu keluarkan oksigen ke ataupun gas yang lain. Okey, fotosintesis ialah proses yang ditunjukkan oleh RV kita, tumbuhan yang membebaskan oksigen ke apa ke. Ini bergantung kepada RV bukan kepada apa yang kita belajar. Fotosintesis ialah apa yang kita belajar. Fotosintesis adalah proses karbon dioksida campur dengan cahaya, klorofil, air untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Itu kita belajar dalam buku. Tapi fotosintesis dalam definisi secara operasi, kita kena tengok kepada RV kita, iaitu yang bergerak balas. Jadi fotosintesis ialah proses yang ditunjukkan oleh tumbuhan yang membebaskan oksigen. Okey, macam tu boleh. Dia bergantung pada RV. Okey, kat sini congak-congak 20 markah boleh dapat. Sebenarnya boleh sangat dapat. Boleh sangat-sangat boleh dapat. Kena rajin buat latihan untuk biasakan diri. Kalau esok nak study, buat juga latihan. Kalau last minute macam nak buat latihan dia, salin je. Tengok jawapan terus, salin. Sambil tu berfikir, macam ni, macam ni. Itu untuk orang last minute sangat. Tapi janganlah last minute sangat. Okey, seminggu, 3 hari, 5 hari sebelum dah boleh buat. Okey, ada yang dah buat awal dah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Ustazah tahu. Itu lagi bagus, lagi lama dia melekat dekat kita punya fikiran. Boleh ya? Okey, ada soalan dalam kemahiran proses ni, macam mana awak nak lukis graf. Kalau graf ni, kalau dikaitan dengan variasi, ada 2 graf. Itu kena mahir graf mana nak kita lukis. Macam mana graf untuk variasi selanjar, macam mana graf variasi tidak selanjar. Nak rapat ke nak jarak ke? Macam tu. Boleh? InsyaAllah boleh. Latihan bahagian A. Okey, ni set 1 dari Terengganu. Okey, soalan bahagian A 20 markah. Jawab semua soalan. Okey, ni soalan ni kamu nak guna highlight ke boleh, tapi jangan tulis. Okey, darjah 1.1 menunjukkan suhu air suling. Darjah 1.2 pula adalah suhu bagi tindak balas air suling dengan natrium hidroksida. Jadual 1 menunjukkan keputusan tindak balas tersebut. Okey. Jadi dekat sini dia ada guna satu eksperimen, dia guna air suling, satu lagi dia tambahkan air suling dengan natrium hidroksida. Okey, dekat sini kita dah tahu apa dia pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Kalau dalam bentuk jadual, selalunya sebelah kiri ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Yang diubah-ubah, iaitu diubah apa? First dia guna air suling, yang kedua guna air suling dengan natrium hidroksida. Okey, yang sebelah kanan dia akan jadi pemboleh ubah bergerak balas ataupun RV. Okey, suhu yang setelah kita buat eksperimen baru kita dapat suhu dia berapa. Okey, itu hasil daripada eksperimen adalah yang bergerak balas. Soalan dia apa? Okey, lengkapkan bacaan suhu. Okey, lengkapkan. Ada kosong ni, jadi macam nak buat? Okey, dia ada bagi termometer. Termometer ni kalau dia bagi ni dalam bentuk termometer ke, jam ke, ammeter ke, mesti dia akan bagi soalan untuk awak kira, awak bagi tahu berapa bacaan dia. Okey, tengok betul-betul. Okey, kalau air suling, air suling saja dia tengok,
dapat 29 darjah Celsius. Okey, 29 darjah Celsius dekat sini sebelum 30. Okey, untuk air suling campur dengan natrium hidroksida, berapa dia dapat? Okey, awak tengok betul-betul sini 30. 31, 32, 33, 34, 35. Okey, jadi nak tulis kat mana sini? 35. Nak kena tulis darjah Celsius ke nak? Tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Sebab apa? Dah ditulis di atas. Okey, boleh? Okey, bacaan suhu kalau air suling campur natrium hidroksida jadi 35 darjah Celsius. Okey, soalan nombor 2, satu inference. Jatuh kau. Sorry. Okey, yang kedua, inference, penerangan kepada pemerhatian. Apa yang kita boleh nampak di sini? Awak nampak apa? Apa yang awak nampak? Awak nampak bila air suling ni ditambahkan dengan natrium hidroksida, suhu dia meningkat ke menurun? Meningkat. Kenapa dia meningkat? Itu pemerhatian kita. Kalau tak ada pemerhatian, kita tulis dulu pemerhatian dia apa. Apabila air suling ditambah dengan natrium hidroksida, suhu meningkat. Kerana apa? Ini baru maksud inference. Tadi kita tulis tentang pemerhatian dia. Apabila air suling ditambah dengan natrium hidroksida, suhu meningkat kerana haba dibebaskan ke persekitaran. Ini bab exothermic dengan endotermic. Ingat tak kita belajar ada tindak balas exothermic dengan endotermic. Ya. Jadi apabila air suling ditambah dengan natrium hidroksida, suhu meningkat kerana haba dibebaskan ke persekitaran. Jadi meningkatlah suhu dia. Okey, soalan yang kedua, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Dimanipulasi kat mana? Tengok pada jadual. Kalau ada jadual, tengok pada jadual. Kalau ada graf, tengok pada graf. Okey, kalau grafnya mana? Okey, yang mendata ini adalah MV. Yang merogak ini adalah RV. Yang monogak ni RV. Selalunya MV dipaksi X, RV dipaksi Y. Kalau dia ada bagi graf ke, dia bagi jadual ke, sangat memudahkan pelajar, memudahkan calon. Okey, apa pemboleh ubah dimanipulasi dalam eksperimen ini adalah larutan. Parameter dia apa? Jenis larutan. Jenis larutan. Boleh? Boleh. Okey, ataupun awak kalau tak tahu nak tulis apa. Okey. Kalau kat sini apa bezanya adalah sini air suling, sini air suling, sini ada natrium hidroksida. So kita akan tengok kepada kita panggil apa ni ya? Kehadiran. Ni air suling dengan air suling, cuma satu ni ditambah dengan natrium hidroksida. Kehadiran natrium hidroksida. Sini tak ada, sini ada. Pun boleh. Okey, nyatakan definisi secara operasi. Ni kamu takut kan? Tak takutlah. Definisi secara operasi bagi tindak balas exothermic. Inilah istilah dia. Tulis dulu istilah. Tindak balas
Exothermic ialah parameter dia apa? Dia ialah tindak balas. Ni ada tindak balas. Tindak balas yang ditunjukkan oleh apa? Peningkatan suhu. Suhu apabila ditambah dengan natrium, apabila air ditambah dengan natrium hidroksida. Okey. Tindak balas exothermic ialah suatu tindak balas yang ditunjukkan oleh peningkatan suhu apabila air ditambah dengan natrium hidroksida. Yang meningkat sini kan? Tulis. Apabila air ditambah dengan natrium hidroksida. Okey, dah boleh buat definisi secara operasi. Okey, yang kedua. Okey, tandakan right. Okey, 1 markah. Satu saja tanda right yang bagi bahan kimia yang memberi pemerhatian yang sama dengan rajah 1.2. 1.2 ni ini exothermic. Panas. Okey, jadi yang mana bahan yang boleh menyebabkan tindak balas exothermic berlaku? Antara amonium klorida dengan asid sulfurik pekat. Okey, exothermic adalah tindak balas exothermic apabila air dicampurkan dengan asid sulfurik pekat. Kalau ini akan jadi endothermic. Amonium endothermic boleh. Kalau exothermic ni exothermic ni kita akan ada peningkatan suhu. Indo pula penurunan suhu. Kerana suhu kenapa dia turun? Sebab dia dah menyerap haba. Yang ni membebaskan haba. Okey, soalan nombor 2. Menunjukkan seorang murid yang berdiri di hadapan cermin sambil membetulkan rambut dia. Kamulah ni. Tengok kat cermin. Murid itu kemudian bergerak ke hadapan cermin seperti yang tunjukkan. Ni objek kita. Ni image. Okey, first dia tengok sini. Okey, lepas tu dia dekatkan. Dia dekatkan jarak dengan cermin. Oh, image pun dekat dengan cermin. Okey, soalan dia ukur. Catat saiz image. Okey. Saiz image janganlah awak ukur pada saiz objek. Saiz image. Dia nak image yang mana? Pada rajah 2.1. Tengok rajah 2.1 image. Okey, ukur. Ukur. Kalau ukur nak guna apa? Guna pembaris. Ada pembaris tak? Aduh, kau tak Ustazah bawa kau tidak? Tadi ada. Tak ada pula nak tunjuk. Okey, ukur dapat berapa ni ada anak panah di sini ke sini dapat berapa. Ukurlah. Okey, boleh. Okey, tengok yang kedua. Soalan B, berdasarkan pemerhatian anda pada rajah 2.1 dan 2.2, nyatakan satu ciri. Nak satu je. Jangan awak bagi dua, nak satu je. Okey, apakah ciri image yang terbentuk? Okey, image dia terbentuk macam mana? Tengoklah image dia dengan objek. Okey, apa ciri dia? Ciri image dia adalah mungkin kita boleh tengok saiznya sama, saiz objek dengan saiz image sama. Tu pun ciri juga. Ataupun apa lagi ciri? Ciri dia adalah jarak objek dengan jarak image adalah sama. Okey, apa lagi? Kalau kita tengok cermin, apa yang kita nampak? Dia akan jadi image yang songsang. Kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Okey, tulis. Tapi nak satu. Jangan tulis banyak. Satu markah satu saja. Okey. Okey, yang kedua. Nak tulis ke? Nak suruh saya tulis?
Okey, saiz objek sama dengan jangan buat short form dengan saiz image. Okey, apakah pemboleh ubah di Malacca? Yang sama. Okey, pemboleh ubah yang dimalakan adalah objek yang sebelum dengan selepas. Apa yang sama? Adalah objek tu lah. Objek tu jangan kau first engkau yang ukur, lepas tu orang lain pula. Tak boleh. Kenalah orang yang sama, objek yang sama. Jadi apa yang dimalakan? Boleh ke tulis objek dia? Tak boleh, kena ada parameter. Saiz objek. Gitu. Parameter saiz. Okey, nyatakan satu hipotesis. Okey, hipotesis kena tahu MV dengan RV. Okey, kena tahu MV dengan RV. Nak buat semakin boleh. Jika maka pun boleh. Okey, jika jarak objek dengan short form pula. Cermin. Tadi apa dia? Jarak dia semakin dekat. Semakin dekat. Kini cakap pasal jarak. Jika jarak objek dengan cermin dekat. Maka adalah ayat tak sedap pula. Maka jarak image dengan cermin short form lagi. Cermin dekat. Maksudnya jarak objek ke cermin dekat. Jarak image ke cermin pun dekat. Okey? Ataupun memang sama jarak dia. Ataupun jarak image dan jarak objek adalah sama. Okey? Adalah sama. Okey, jika maka semakin boleh, semakin dekat jarak objek, semakin dekat jarak image. Okey, nak guna mana yang sesuai kamu. Okey, jika murid itu bergerak lagi. Ni kita nak meramal ni. Jika murid itu bergerak ke arah cermin sehingga jaraknya dengan cermin sata adalah 0.5. Ramalkan jarak. Ramalkan jarak pelajar itu dengan image-nya. Okey, jarak ni objek tu dekat lagi kan dengan image. Okey, dia nak jarak pelajar ini dengan image dia. Bukan image pelajar dengan cermin, tapi dia nak jarak objek dengan image. Kalau objek dengan cermin dia bagi tahu 0.5. Okey, jarak image ke cermin pun 0.5. Sama. So tambahkan jadi 1.0 meter. Gitu. Boleh? Boleh. Soalan 3 menunjukkan eksperimen mengkaji. Bila nampak je untuk mengkaji siapa? Okey, sebelah ni mesti jadi apa? Ini mesti adalah maklumat penting. Ini akan jadi MV, ini akan jadi RV. Nampak je untuk mengkaji siapa dengan siapa untuk mengkaji mesti ada, dia akan bagi tahu dimanipulasi dengan bergerak balas. Dia ada bagi jadual lagi, senang nak pilih. Diameter kawasan jernih diukur bagi setiap hari selama 5 hari dan dicatat dalam jadual 3. Longkapkan. Jadi kira lah berapa panjang diameter ni, tulis saja. Ni ada 1 titik perpuluhan. Tulis. Dapat berapa ni? Awak dapat berapa? Tengok pada kertas soalan. Mungkin 1 lah kot. Kertas soalan awak. Ni dah dikecil pula kertas soalan dia, lagi kecil. Okey, soalan B.
Dengan menggunakan data yang ni, okey, lukis graf diameter kawasan jernih melawan masa. Masa dia dah tulis kat sini, diameter sini. Masa ni MV, sini adalah RV. Okey. MV dengan RV. Okey, boleh? Okey, masa dia. Okey, kosong buat gitu, pangkahkan kosong. Okey, masa satu hari 0.6. Satu hari 0.6. Naik sikit. Ini kena pandai ni. Okey. Kata graf ni 0.5. Naik lagi 2 petak kecil 0.6, 2 lagi 0.7, 2 lagi 0.8, 2 lagi 0.9, baru sampai 1. Boleh. Kita bahagikan cukup tak? Okey, lepas tu 2 hari jadi 1. Okey, sini. 3 hari jadi 1.5. 4 hari jadi 2. 5 jadi 2.1. Okey. Dah buat macam ni macam mana Ustazah? Jangan tinggal. Okey. Kalau dia lurus, gunakan apa? Gunakan pembaris kalau dia lurus. Kalau dia bengkok, gunakan apa? Gunakan tangan awak. Okey. Pastikan dia bersentuh di tak sentuh ni salah. Jadi kena sentuh. Ni nak pakai apa susah? Pakai pen ke? Tak boleh. Pakailah pensel. Boleh kita padam kalau salah. Kalau pakai pen, mana boleh nak padam? Mau liquid? Tak boleh liquid. Okey. Pakai pen. Nak buat lukisan ke, lakaran ke, graf ke, pakai pensel. Okey, berdasarkan graf, ramalkan diameter kawasan pada minit ke-6. Okey, pada minit ke-6 berapa? Ni kat 6 tak ada kan? Lebih kurang. Fikirlah kalau 5 sini, 6 kat atas lagi atas lah. Okey, awak ramal lah nak bagi berapa? 2 berapa? 2.5 ke? 2.4 ke? 2.3 ke? cm. Ataupun kita akan cakap lebih. Lebih daripada 2.1 tadi. Lebih daripada 2.1. Okey, nyatakan hubungan. Ni soalan hubungan. Hubungan boleh buat dalam bentuk hipotesis lah. Semakin jika maka pun spesifik. Okey, hubungan siapa? Diameter dengan masa. Ni kena bulat ni Diameter kawasan jernih dengan masa. Masa ni siapa? Masa ni MV. Diameter ni siapa? RV, bergorak balas. Okey, kalau nak buat hipotesis, MV dulu ke RV dulu? MV dulu. Jika bertambah masa. Jika masa bertambah, maka diameter kawasan jernih bertambah. Nak buat semakin bertambah masa. Semakin bertambah diameter kawasan jernih. Boleh. Jika maka kau semakin boleh. MV, jika MV bertambah, maka RV bertambah. Pola tu boleh tukar. Okey, Rajah 41 tunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji. Ni keterlalutan alkohol dalam air suling. Kita nak tengok keterlalutan campuran. Nak campurkan alkohol dengan air suling. Apa jadi? Alkohol masuk dalam air suling. Okey, titikkan. Apa jadi? Okey, ni dia ada apa? Ada jadual. Jadual menunjukkan keputusan eksperimen. Ini keputusannya. Bila air suling jernih. Keterlalutan alkohol jernih. Air suling campur alkohol jernih, tak ada lapisan. Bila campur dengan alkohol,
Air suling ni tak dok menyebabkan ada lapisan. Kalau air suling campur minyak jadi lapisan kan. Tapi bila dicampurkan dengan alkohol, sama je. Jadi jernih dengan tak ada lapisan. Ini. Okay, boleh. Okey, soalan A. Satu inference berdasarkan eksperimen. Okey, inference. Kita tengok dulu pemerhatian dulu. Inference ni kena tengok pada pemerhatian. Okey, air suling campur alkohol, jernih tiada lapisan. Okey, air suling saja je jernih sifat dia. Tambah alkohol jadi jernih dan tiada lapisan. Okey, apa pemerhatian dia? Apabila air suling dicampurkan dengan alkohol, menghasilkan larutan yang jernih dan tiada lapisan. Kenapa jadi macam ni? Kerana alkohol boleh terlarut campur dengan air. Dia boleh terlarut. Dia boleh larut dalam air. Itu adalah inference dia. Kalau inference ni tak ada pemerhatian ni, Ustazah rasa lebih baik awak tulis pemerhatian dulu. Air suling dicampurkan dengan alkohol. Apabila air suling dicampurkan alkohol, menghasilkan larutan yang jernih dan tiada lapisan. Kerana alkohol boleh larut dalam air. Boleh keterlautan campur dalam air. Boleh larut lah ni maksudnya. Okey, faktor yang diperhatikan. Okey, faktornya kita nak kita kaji pasal faktor keterlarutan campuran ni alkohol. Okey, faktor dia. Faktor dia apa? Gemuk ke? Saiz badan ke? Inilah bergorak balas. Okey, Raja menunjukkan eksperimen apabila alkohol pula. Ni semua sifat alkohol ni. Alkohol terbakar dalam udara. Nyatakan satu pemerhatian. Apa Tengok dulu gambar. 4.2. Nyalaan biru. Tiada jelaga. Satu pemerhatian. Satu saja. Okey. Apabila alkohol terbakar menghasilkan nyalaan biru. Apabila alkohol terbakar dengan udara. Alkohol terbakar dalam udara. Nyalaan biru terhasil. Ataupun apabila alkohol terbakar dalam udara, tiada jelaga. Jelaga tidak terhasil. Ada dua. Ambil satu sajalah. Dia nak satu. Tandakan right pada alkohol berdasarkan pemerhatian. Apa contoh bagi alkohol? Yang mana satu adalah contoh? Contoh dia akan hasilkan nyalaan biru, tak ada jelaga. Kegunaan alkohol yang berdasarkan pada C1 ni digunakan untuk sebagai bahan api, bahan bakar. Boleh? Boleh ini dia suruh pandukan pada C1. Ada nyalaan biru. Ada kau minyak wangi ni memang ternyala? Tak. Nyalaan biru ni bila kita jadikan dia sebagai bahan api. Yang ketiga, alkohol adalah bahan organik yang mudah terbakar. Nyatakan definisi secara operasi bagi pembakaran alkohol. Tulislah. Pembakaran alkohol ialah, tulis. Pembakaran alkohol ialah. Jangan tulis alkohol saja. Dia nak pembakaran alkohol. Pembakaran ni apa? Bahan ke? Proses yang nak short form dia.
ditunjukkan dengan nyalaan biru dan tiada jelaga. Ini kita tengok, oh tak ada jelaga. Nyalaan dia akan menjadi nyalaan biru. Okey, dia tak cakap pembakaran ini adalah yang kita belajar pembakaran adalah apabila bahan bakar bertemu dengan oksigen dengan kehadiran haba boleh terbakar tak. Okey, jadi kita kena berpandukan kepada eksperimen kita. Okey, proses yang tunjukkan oleh dengan nyalaan biru dan tiada jelaga. Yang ni boleh buat, yang ditunjukkan, yang menyebabkan, yang menghasilkan. Ini kesesuaian jugalah. Ada yang boleh menyebabkan, ada yang menunjukkan, ada yang menghasilkan. Okey, soalan, ni dah soalan B. Soalan B pula. Kita tengok soalan B. Dekat set 2 ni masih lagi Terengganu. Ustazah suka soalan Terengganu yo. Saya suka soalan Terengganu. Okey. Ada juga ni Ustazah ambil ni dekat Bumi Gemilang. Okey. Bahagian A kita try yang lain Bahagian A, sekumpulan murid daripada kelas 4 didikasi telah menjalankan satu kajian darah untuk mengenal pasti kumpulan darah mereka. Okey, jadi ada kumpulan darah. Okey, ni keputusan ujian darah tersebut. Ni keputusan. Ni Ali punya ke, Abu punya ke, tak ada. Okey, berdasarkan jadual 1.1, ni jadual dia. Tentukan bilangan bagi setiap kumpulan darah dan rekodkan dalam jadual 1.2. Ini 1.2. Okey, kira lah A berapa? A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tu. B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Betul Ada 6. Okey, B. AB ada berapa? 1, 2. Ada 2. Okey. O ada 1, 2. Bila macam ni awak kan salah. O ada berapa tu? 2, 3, 4. Ni. Lepas tu awak semak 6, 12, 14. Berapa? 18. Ni semuanya 18. Cukup tak 18 kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Okey, cukup 18. Kalau awak kira-kira tak cukup, tak tally dengan atas ni. Kira balik mesti ada kesilapan. Macam tu. Berdasarkan keputusan yang awak tulis ni, pastikan ni betul. Baru kita pindahkan menjadi bentuk graf. Dia kata lukis carta palang. Lukis carta palang. Okey, carta palang. Ni carta palang ni nak dekat kau nak jauh. Ni jarak-jarak lah. Jarak-jarak. Kenapa nak jarak-jarak Ustazah? Sebab dia punya perbezaan tu tak sama. A lah, B lah. Tak ada A campur B. First buatlah A. Okey, kita sambung. Okey, tadi dah tekat kat mana ulang balik sikit Okey, jenis variasi tadi adalah variasi tak selanjar. Variasi tak selanjar. Okey, kemudian dalam jadual 1.3 tandakan right pada contoh yang sama untuk variasi di atas. Okey, apa contoh selain daripada kumpulan darah? Variasi tak selanjar juga adalah pada ketinggian ke? Ketinggian bukan. Okey, jenis rambut. Okey, jenis rambut boleh tak? Okey, ya. Jenis rambut kerinting ke? Lurus ke? Okey, warna kulit dia ada tone. Tone kulit ni ada 1, 2, 3. Jadi dia tergolong dalam selanjar. Okey, satu right, satu markah. Okey, soalan nombor 2. Okey, Raja menunjukkan satu eksperimen mengkaji kereaktifan antara logam dengan oksigen. Jadi ada tindak balas logam dengan oksigen. Okey, ada jadual serbuk logam WXYZ.
kereaktifan logam. Okey, kalau dalam jadual kita dah tahu, oh ini adalah MV dimanipulasi, ini adalah RV bergerak balas. Okey, nyatakan hipotesis. Okey, nak guna semakin, nak guna jika maka ataupun yang spesifik. Okey, Ustazah suka guna jika maka. Okey, boleh. Jika maka tak boleh, tak ada semakin kereaktifan. Sebab dia ada WXYZ, kita pun tak tahu apa nama dia kan. Okey, jadi kita akan letak satu hipotesis yang spesifik. Okey, spesifik kita boleh ambil sama ada yang paling terang ataupun yang paling malam. Okey, contoh saya kata logam W. Sebab dia paling terang kan. Logam W adalah logam W bertindak balas, paling reaktif bertindak balas dengan oksigen. Okey, sebab dia sangat terang, kereaktifannya tinggi. Okey, logam W paling reaktif apabila bertindak balas dengan oksigen. Okey, kalau awak nak guna yang kurang reaktif, logam X kurang reaktif apabila bertindak balas dengan oksigen. Dekat sini. Boleh? Okey. Hipotesis ni tak ada. Yang semakin kita pun tak tahu dia logam apa. Nanti kita boleh ramalkan logam apa yang reaktif, logam apa yang kurang reaktif. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kat mana RV kita bergerak balas? Yang ni kereaktifan logam. Kereaktifan logam ini kita lihat kepada nyalaan tersebut. Bila dia bertindak balas dengan oksigen, macam mana nyalaan itu? Okey, jadi RV kita adalah kereaktifan logam. Kereaktifan logam. Okey. Kereaktifan logam. Okey. Yang ketiga C. Susun WXYZ mengikut kereaktifan menaik. Jadi kalau yang paling reaktif dia terang benerang. Okey, jadi kita akan susun daripada kurang reaktif. Siapa yang kurang reaktif tadi adalah X. Lepas tu malap, lepas tu jadi baraan. Z baru jadi nyalaan. Y baru yang terakhir W. Okey, boleh? Okey, soalan nombor D. Definisi secara operasi. Okey, bagi logam X. Okey, tulis balik logam X. Istilahnya definisi bagi logam X. X ni. Logam X ialah ni nak letak apa parameter? Dia adalah bahan. Bahan apa? Yang menyebabkan ke, yang menunjukkan ke, menyebabkan menghasilkan tak sedap lah, menghasilkan baraan, menyebabkan ke baraan apa tadi? Malap. Okey, apabila bertindak balas dengan oksigen. Okey, tulis saja pemerhatian kita. Okey, tandakan right pada pemerhatian yang sama kalau dia W, dia adalah logam W. Logam W adalah yang paling reaktif. Okey, kalau paling reaktif kita kena ingat, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hidup kekal aman abadi. Jadi kita kena susun balik antara magnesium dengan kuprum, yang mana yang paling reaktif adalah magnesium. Tulis balik, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hidup kekal aman abadi. Kena susun. Magnesium dengan kuprum, yang mana yang paling reaktif, paling atas. Okey, Raja 3 ini berkaitan dengan cahaya. Berkaitan dengan cahaya, tajuk cahaya tingkatan 4.
Okey, Rajah 3.1 dan Rajah 3.2 kat belakang. Okey, menunjukkan eksperimen mengkaji ciri-ciri image. Apabila menggunakan ada dua kantah cekung ataupun kantah cembung. Okey, kalau kantah cekung macam ni, cekung. Ramping. Kantah cembung. Soalan dia apa? Ukur dan catat saiz image pada ukur. Okey, Rajah 3.1. Tengok. Okey, catatkan, ukur saiznya. Okey, saiznya buat ukuran berapa? Okey, ni adalah image dia, kira berapa? Berapa cm? Image dia. Okey. Okey, kemudian soalan B, lengkapkan rajah sinar. Okey, rajah sinar ada sinar cahaya. Kalau kat sini dia dah buat kan? Sinar dia ada dua, satu naik atas, satu turun ke bawah. Tapi ini untuk kantah cembung. Okey, lukiskan rajah sinar menunjukkan pembentukan image. Jadi untuk lukisan rajah sinar ini, kena guna pembaris lah. Alamak, Ustazah tak ada pembaris. Tadi ada, dah hilang dah. Macam mana boleh hilang? Okey. Yang pertama sekali, garis yang pertama, dari kepala objek ini akan pergi ke titik tengah. Kemudian awak akan silangkan dia di titik fokus. Macam tu. Oh, cantik macam Ustazah Ruqyah macam pakai pembaris ya. Buat macam ni. Anak panah pun kena lukis. Bila rajah sinar, kena ada anak panah dia sekali. Kepala anak panah dia. Okey, lagi satu macam mana Ustazah? Lagi satu, awak tarik ni kepala dia terus ke bahagian tengah. Macam tu. Kalau sini dia pergi tengah ni baru pergi F. Tapi yang kedua adalah dia tarik terus ke titik tengah ni terus. Okey, boleh. Okey, dan image-nya terbentuk di mana? Di sinilah. Ustazah punya tak tepat ni. Okey, sini. Sini. Okey. Dapat markah. Okey, lukis saja dengan ada anak panah. Okey. Kemudian nyatakan satu perbezaan ciri image. Okey, 3.1 dengan 3.2. Apa beza dia? Satu saja, jangan lebih. Kalau lebih, yang lebih tu pula yang salah, kamu tak dapat markah. Jadi ikut. Yang mana kalau dia kata satu, bagi satu yang awak yakin. Jangan bagi yang agak-agak je, tak boleh. Okey. Okey, untuk soalan C, berikan satu saja perbezaan. Okey, image dia. Image 3.1 dengan image 3.2. Kalau kat sini kita boleh nampak dah. 3.1 image-nya kecil. 3.2 image-nya besar. So kita boleh tuliskan ayat perbezaan. Image image 3.1 lebih besar. 3.2 lebih besar berbanding image pada 3.1, pada rajah 3.1. Macam tu. Okey, nak satu saja perbezaan. Okey, yang mana lebih kecil, yang mana lebih besar. Okey, apakah faktor yang ditetapkan dalam eksperimen ni? Okey, apa faktor yang ditetapkan? Okey, faktor yang ditetapkan ini adalah faktor yang tetap malar, yang sama. Yang sama. Okey, kita tengok apa yang sama ya. Okey, yang tak sama adalah kantah dia lah. Dah pasti ni kantah cekung, ni kantah cembung. Okey, apa yang sama? Okey, yang kita akan nampak adalah satu adalah objek. Okey, dimalarkan adalah saiz objek. Saiz objek. Ataupun kita boleh tengok apa yang sama lagi. Jarak objek.
jarak objek dari sini ke sini sama dengan kat belakang ni selepas 2F. Okey, buat satu saja ya. Faktor yang ditetapkan adalah pemboleh ubah yang dimalarkan yang sama. Okey, boleh. Okey, soalan nombor 4. Okey, rajah 4.1 dan rajah 4.2 menunjukkan susunan rajah sebagai eksperimen penapaian glukosa. Penapaian glukosa. Okey, ada 4.1 dengan 4.2. Glukosa campur yeast, glukosa campur air suling. Kat sini dah nampak dah apa beza dia. Okey, kat sini ada air kapur, sini pun air kapur. Cuma air kapur dekat 4.1 ini keruh. Ini jernih, tak berubah. Nyatakan satu inferen. Jadi inferen kita buat pemerhatian dulu. Okey, apa pemerhatiannya? Kamu nak buat pemerhatian macam mana? Okey. Larutan glukosa dan yeast. Okey. Ni ya. Larutan glukosa dan yeast menghasilkan air kapur keruh. Itu baru pemerhatian. Larutan glukosa dan yeast menghasilkan ataupun menyebabkan air kapur menjadi keruh. Baru kita nak masuk kenapa? Kerana apa? Kenapa air kapur ni boleh jadi keruh? Kerana karbon dioksida dibebaskan. Karbon dioksida dibebaskan. Ataupun kerana karbon dioksida terhasil. Ataupun kerana karbon dioksida kerana karbon dioksida dibebaskan, terhasil dan sebagainya. Yang penting kenapa jadi keruh? Sebab ada kehadiran karbon dioksida. Kerana karbon dioksida hadir. Boleh. Okey. Inferen, tulis dulu pemerhatian, baru kerana apa pemerhatian tersebut. Sebab kita tak tahu awak nak bagi sebab ke yang mana satu, yang air suling, air kapur yang jenis ni ke, air kapur yang keruh ni ke. Okey, tulis dulu pemerhatian. Okey, B, apakah faktor yang diubah? Faktor yang diubah ni maksudnya dia nak tanya pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, pemboleh diubah dimanipulasi. Yang diubah-ubah dalam eksperimen ini adalah apa? Ini kan. Satu glukosa dengan yeast. Satu lagi adalah glukosa dengan air suling. Apa beza? Kita nak kata apa? Jenis bahan. Ataupun kehadiran yeast. Satu hadir yeast, satu lagi tak ada. Guna air saja. Jenis bahan. Okey, C. Menunjukkan satu proses penapaian. Okey, ini adalah proses penapaian. Berikan definisi secara operasi. Bagi penapaian. Okey, penapaian dulu. Penapaian ialah penapaian ni apa? Bahan. Bahan ke? Mikroorganisma? Bukan. Dia adalah proses. Penapaian adalah proses. Okey, kita nak kaitkan dengan pemerhatian kita. Penapaian ialah proses yang ditunjukkan. Yang tunjukkan ke, yang menyebabkan ke, ikut kesesuaian ayat. Okey, yang ditunjukkan oleh siapa? Air kapur. Yang menjadi keruh. Keruh maksudnya apa?
Maksudnya air kapur yang keruh ini berlaku penampaian. Manakala air kapur yang tidak keruh tidak berlaku penampaian. Jadi penampaian adalah proses yang ditunjukkan oleh air kapur yang menjadi keruh. Boleh? Okey, soalan huruf D. Senarai berikut adalah beberapa contoh makanan yang boleh digantikan sebagai larutan glukosa. Nak gantikan sebagai larutan glukosa, kelaskan semua bahan tersebut yang boleh menunjukkan pemerhatian. Yang mana boleh menyebabkan air kapur keruh, yang mana yang tidak menyebabkan air kapur keruh. Kita kena tahu larutan glukosa ini adalah larutan yang ada gula. Yang ada gulanya. Okey, gula manis. Okey, gula. Okey, anggur ada tak glukosa? Ada. Jadi kita letak sini buah anggur. Minyak kelapa, ada gula tak? Tak ada. Jadi letak sebelah minyak kapur, minyak kelapa. Beras kanji kan? Kanji adalah gula beras. Susu ada tak? Susu tak ada. Susu ni bukan susu yang kita buat tu. Susu original. Okey, dah habis bahagian A. Bahagian B. Okey, bahagian B kalau awak tak baca tak dapatlah. Jadi awak kena baca. Jangan tak baca. Okey, bahagian B. Bahagian B banyak juga markah ni. Bahagian B. Ada berapa markah tadi? Ada 30 markah. Macam mana ni Ustazah? Okey, kamu kena baca juga. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, baca dan fahami dahulu. Okey, jadi nak skor bahagian B, ada jawapannya di gambar rajah, ada jawapannya di soalan. Jadi kita boleh jawab mengikut kehendak soalan. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Contoh kat bahagian B dia nak jenis tindak balas. Contoh, nyatakan kebaikan, kelemahan, apa langkah-langkah. Jadi soalan ini adalah direct question. Okey. Dia tak ada bahagian eksperimen. Okey, boleh? Bahagian ni mudah je. Jadi awak kena bacalah dulu. Kalau tak baca, subjek mana-mana pun awak tak boleh jawab. Baca dulu, dapatkan ilmu, doa dulu. Kita nak ilmu daripada Allah. Okey. Bahagian B Ustazah tak nak ulas sangat. Ustazah nak teruskan kepada bahagian C. Okey, bahagian C yang kita boleh dapatkan markah. Okey, bahagian C. Bahagian C tadi ada berapa soalan yang awak kena jawab? Hanya 2 sahaja. Iaitu soalan wajib, soalan 10 dan soalan pilihan 11 ataupun 12. Okey, bahagian C. C, kita ambil yang wajib dulu. Soalan 10. Bahagian soalan nombor 10, bahagian eksperimen. Mengeksperimenkan. Okey, pandai tak? Okey, soalan dia akan bagilah apa yang kriteria yang dia nak. Biasanya soalan yang pertama dia akan bagi satu situasi dan tuliskan hipotesis. Okay, hipotesis perkara yang perlu awak tahu semasa untuk menulis hipotesis. Mesti tahu MR dengan apa? AMR pula. MVRV. Okey. Ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi dengan bergerak balas. Okey, jadi dalam situasi yang diberikan tu, cari dulu apa pemboleh ubah yang dimanipulasi dan bergerak balas. Lepas tu bolehlah awak buat jika MV apa berlaku, maka RV apa. Macam biasa tadi, macam bahagian A tadi. Ataupun boleh buat semakin. Okey, ataupun yang spesifik.
Sebab kita tak ada pola penambahan, menaik atau menurun, buat yang spesifik. Spesifik. Ayat penyata. Boleh? Okey, hipotesis. Buat je dulu. Okey, mestilah berkaitan dengan situasi. Contohnya kalau dia kata pokok jagung, tulis pertumbuhan pokok jagung. Contohnya kalau dia kata situasi itu adalah mengenai bakteria A. Tulislah semakin membiaklah bakteria A. Okey, kaitkan dengan situasi. Contoh kadang-kadang situasi dia bagi dah dalam bentuk penyataan. Kalau bentuk penyataan itu boleh kamu ambil sebagai hipotesis, hanya tukar saja sikit-sikit ayat dia. Okey, ayat yang dia bagi tu memang penyataan hipotesis dah. Cuma awak nak tulis hipotesis lagi. Jadi awak tulis balik, tukarkan sikit-sikit. Okey, tukarkan sikit. Okey, contohnya ada kata bakteria tumbuh dengan banyak di kawasan yang gelap. Okey, dia bagi penyataan. Okey, macam mana awak nak bagi hipotesis? Jadi awak tulislah pertumbuhan bakteria lebih sesuai. Okey, optimum pada di kawasan yang gelap berbanding kawasan yang cerah. Hipotesis pun boleh buat perbandingan juga. Okey. Boleh? Okey, kita terus kepada soalan yang di bawah adalah tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen, okey, dah tahu dah MR, MV. MV, MR. RV dengan MV dimanipulasi dengan bergerak balas. Okey, kita tulis saja. Untuk mengkaji MV yang dimanipulasi terhadap RV. Boleh. Okey, tambah saja untuk mengkaji, ambil balik dimanipulasi terhadap RV. Okey, ataupun untuk mengkaji kesan, untuk mengkaji apa-apa mesti ada letakkan dimanipulasi dengan bergerak balas. Okey, yang ini ayat ni penting ni untuk mengkaji. Untuk mengkaji. Okey, pun boleh ubah dimanipulasi. Salin balik. Letak dekat sini. Bergerak balas. Salin balik. Tak sini. Okey, dimalarkan. Ini adalah yang ditetapkan, yang sama saja. Okey, contohnya jenis isi padu air ke, saiz bahan ke, saiz bahan tersebut kena sama ke. Tulis saja. Kat sini dapat 2 markah lah. Tulis saja. Okey, jangan bagi radas. Ni sama dengan bahagian A. Okey, bahagian kita tadi pandai boleh menulis pun boleh ubah. Okey, bahan dan radas. Okey, bahan dan radas ada diberi di soalan. Jadi salin dekat yang ada kat soalan tambah dan. Tambah. Apa yang perlu lagi dalam eksperimen tersebut? Kena ada pembaris ke? Kena ada jam randik ke? Kena ada termometer ke? Jadi tambahkan satu. Boleh? Okey, prosedur. Prosedur ni susah, tak susah, boleh. Okey. Buat prosedur, langkah-langkah nak jalankan eksperimen. Okey, untuk prosedur lukislah dulu. Okey. Awak bayangkan ada apa ni? Tabung didih, ada beaker. Jadi awak bayangkan nak buat macam mana. Okey. Nanti praktis. Nanti ni kita buat, tulis je apa yang ada dalam buku, tulis je. Cuma dalam ayat prosedur ni kena tulis ayat arahan dulu. Contohnya sediakan radas. Apa? Sediakan 2 beaker.
yang dilabelkan A dan B. Okey, sediakan. Maksudnya sediakan. Kata tugas di hadapan. Sediakan. Letakkan. Perhatikan. Okey, yang pertama sekali selalunya akan diletakkan bagaimana awak nak nak tulis ayat untuk pemboleh ubah dimalakan. Untuk pemboleh ubah dimalakan. Ayat untuk kita susun pemboleh ubah dimalakan. Contohnya ada 2 beaker A dan B. Belum lagi. Okey. Tuang. Isikan. Berapa banyak? Agak-agak lah. 50 cm padu. Air ke dalam dalam 2 beaker ke dalam beaker A dan beaker B. So ini dimalakan lagi. Okey, sebab bahannya sama. Ada air dalam beaker A, ada air dalam beaker B. Okey, yang kedua kita kena buat ayat macam mana kita nak presentkan, nak persembahkan dimanipulasi. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. Contoh kita nak pakai apa? Satu tu kita nak bezakan, kita letak gula. Okey. Kita nak ada 2 air. Okey, kita nak bezakan jenis bahan yang kita masukkan. Jadi masukkan berapa keping? 5 keping. 5 gram. 5 gram logam. Logam apa? Logam A lah, saya tak tahu. Logam A ke dalam beaker A. Manakala masukkan 5 gram logam B ke dalam beaker B. So kat sini adalah dimanipulasi sebab jenis bahan sudah berbeza. Logam A, contoh natrium dimasukkan dalam beaker. 5 gram lagi kuprum dimasukkan dalam beaker B. Dah lain dah. Bahannya sudah lain. Okey, barulah kita nak masukkan ayat untuk kita tulis untuk pemboleh ubah bergerak balas. Bila dah letakkan apa kita nak tengok? Mungkin kita nak tengok tindak balas yang berlaku. Logam tersebut dengan air. Contoh kita nak tengok tindak balas. Okey, perhatikan. Perhatikan tindak balas yang berlaku. Keputusan, contoh tindak balas apa yang keadaan logam D, rekod, kita kena rekod keadaan logam. Kat sini kenapa logam A mungkin dia lebih reaktif, logam B ni mungkin kurang reaktif. Jadi kita nak tengok macam mana dia bertindak balas dalam air. Perhatikan. Jadi habis. Okey, yang kelima kita boleh tadilah rekod keputusan di dalam jadual. Okey, masuklah jadual. Jadual pula buat petak saja, tak payah buat bulat. Buat petak, tak ada orang buat bulat. Okey, buat petak. Sebelah kiri yang first ni adalah MV kita. Contoh kat sini MV kita apa? Jenis bahan. Okey, itulah jenis bahan. Satu kita ada logam A, satu lagi ada logam E. Okey, yang RV kita bergerak balas apa? Bergerak balas kita tadi keadaan logam tu. Mungkin keadaan logam tu mungkin dia dah jadi apa pula. Biarkan kosong. Dah selesai untuk bahagian eksperimen.
Jadi, hipotesis kena tahu dimanipulasi dan bergerak balas bergantung pada situasi yang diberi. Kalau dibagi dalam bentuk pernyataan, ubah sedikit ayat pernyataan tersebut. Okey, tujuan tambah saja untuk mengkaji MV terhadap RV. Boleh ubah bagi ketiga-tiga ni, dimanipulasi, bergerak balas, dimalahkan. Dimanipulasi adalah yang diubah-ubah, bergerak balas adalah hasil daripada eksperimen, dimalahkan adalah yang sama. Okey, bahan dan radas tulis saja daripada soalan dan tambahkan satu lagi bahan, bahan ke radas ke yang penting. Contohnya mungkin alat untuk kita ukur, alat kita ukur untuk kita dapatkan hasil tu. Okey, prosedur dia, pastikan kat depan ni adalah ayat arahan. Sediakan, isikan, masukkan, perhatikan, rekodkan. Okey, sediakan, barulah kita cakap bahan. Sediakan 2 bika yang dilabel A dan B. Okey, ayat yang cantik. Okey, ni kita nak proses tentang nak susun pembeli ubah dimanipulasi. Ada 2 bika dan 2 bika ini dimasukkan air. Jadi kita cakap je lah berapa isi padu. Kalau nak cantik lah 50 cm padu air. Okey, dalam 2 bika ni baru dimalahkan. 1 dengan 2 ni baru dimalahkan. Okey, baru kita nak masuk apa yang kita nak bezakan antara set 1 dengan set 2 tadi. Okey, rupanya awak nak letak dekat bika A dengan logam A. Logam A ni spesifik lah yang kita tulis tadi dekat bahan tadi. Okey, logam B ni spesifik yang ada dekat bahan tadi. Okey, barulah perhatikan dan rekod. Rekod apa hasil tadi? Bergerak balas. Apa kita nak tengok? Adakah isi padunya ke? Perhatikan suhunya ke? Perhati dan rekodkan dia punya masa yang diambil ke? Dan sebagainya. Okey, jadual data senang saja. Buat saja jadual. Tulis MV dia dengan RV. Dah selesai. Boleh? InsyaAllah boleh. Kamu boleh lukis lukis dulu Good lah. Boleh dapat markah daripada lukisan, tapi lukisan jangan lupa label di bahagian prosedur tadi. Okey, contoh soalan di set ni contoh soalan dia. Okey, set 1 Terengganu juga. Okey, mengenai cahaya primer dengan cahaya sekunder. Okey, cahaya primer dengan cahaya sekunder. Okey. Baca. Juru teknik lampu diarahkan untuk pasang 2 lampu. Dia nak gabungkan 2 buah lampu. Okey, untuk majlis pertunjukan fashion, mereka perlu memastikan supaya baju juru acara majlis berwarna putih akan kelihatan kuning, seluar warna biru akan kelihatan warna hitam. Okey, situasi ini menunjukkan bahawa penambahan 2 cahaya primer menyebabkan hasilnya warna cahaya sekunder. Okey, satu hipotesis. Okey, hipotesis yang kita boleh bagi, jika maka boleh, semakin tak boleh lah, tak ada meningkat ke. Jika 2 warna primer digabungkan, maka cahaya warna sekunder dihasilkan. Okey, boleh buat macam tu. Okey, ataupun buat ayat pernyataan 2 warna primer, penggabungan 2 warna primer boleh menghasilkan cahaya warna sekunder. Warna sekunder ni adalah apabila digabungkan baru dia terbentuk warna cahaya tersebut. Okey, tujuan eksperimen. Okey, dah bagi dah. Menggunakan lampu cahaya putih, turas warna merah, turas warna hijau, turas warna biru. Okey, kenapa dia pakai warna turas? Sebab tadi ni ada cahaya warna putih, jadi dia nak tolak warna yang lain. Jadi turas warna ini dia akan membenarkan warna dirinya saja boleh lalu ataupun warna yang membentuk diri dia. Okay, warna merah, warna hijau, warna biru. Okey, dan radas lain. Jadi ini kita kena fikir. Kita dah ada lampu dan kita dah ada turas. Jadi macam mana kita nak tengok warna yang terhasil? Okey, kita perlukan kertas putih ke, kita perlukan dinding, kita perlukan skrin putih ke untuk tengok warna yang terbentuk.
Jadi kita katakan skrin putih kita nak tambah satu. Tujuannya adalah untuk mengkaji MV dia apa? Pergabungan dua warna tadi. Untuk mengkaji kesan penambahan dua cahaya primer. Dua cahaya warna primer terhadap warna sekunder yang dihasilkan. Okey. Hanya tambah untuk mengkaji saja. Tadi hipotesis. Ni dah untuk tujuan. Mengenal pasti pemboleh ubah. Jadi kat sini kena letak pemboleh ubah, dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Apa yang kita ubah? Kita ubah adalah gabungan warna primer. Kita ubah warna ni dengan ni. Kena gabung dua warna. Okey, jadi apa yang kita ubah adalah gabungan warna primer. Apa yang bergerak balas adalah warna sekunder, cahaya warna sekunder yang terhasil. Yang kita boleh nampak lepas kita dah gabung baru kita nampak warna yang terhasil. Okey, yang dimalarkan adalah warna skrin. Tadi kita gunakan skrin putih. Jadi warna skrin kena sama. Warna dia warna putih. Okey, warna skrin. Okey, lepas tu apa tadi? Okey, radas tambahan. Dah, kita nak tambahkan satu lagi. Salin balik lampu suluh cahaya putih, turun warna merah, hijau, biru dan skrin putih. Macam tu. Okey, jangan malas tulis. Kalau namanya pelik-pelik tulis juga. Kaedah kaedah prosedur dia. Letak nombor 1 apa? Sediakan 3 lampu suluh berwarna putih. Letakkan turas warna merah di lampu suluh A. Letakkan turas warna hijau di lampu B. Letakkan turas warna biru di lampu C. Okey, itu dimalarkan lagi. Okey. Pastikan jarak antara lampu suluh dengan skrin adalah sebanyak 5 meter. Contoh 5 meter. Okey, tu dimalarkan lagi. Okey, kita nak masuk pemboleh ubah dimanipulasi yang kita nak ubah. Okey, nyalakan lampu A dan lampu B serentak. Contohnya macam ni, dia letak macam ni. Nyalakan lampu A, lampu B secara serentak. Kemudian perhatikan warna yang terhasil. Okey, kemudian kita nak tengok yang kedua, B dengan C. Nyalakan lampu B dengan C secara serentak dan catat warna yang terhasil. Okey, macam tu. Lepas tu buat jadual. Satu adalah gabungan warna primer, merah dengan hijau, hijau dengan biru. Ni tak kisah awak nak terbalik pun tak apa. Okey, warna sekunder biarkan kosong. Okey. Yang bergerak balas kita biarkan kosong. Boleh? Okey, contoh set 2. Okey, dari Terengganu juga, soalan nombor 10. Okey, untuk eksperimen. 2 budak. Nampak tak ni? Okey, 2 orang pelajar berjalan di pantai. Didapati kasut tumit tingginya tenggelam ke dalam pasir, sedangkan rakannya yang memakai kasut sekolah boleh berjalan dengan baik. Situasi ini menunjukkan bahawa tapak kasut tumit tinggi mengeluas permukaan yang kecil, mempunyai tekanan yang tinggi. Dia dah bagi dahil. Luas, kecil, tekanan tinggi. Okey, berbanding dengan tapak kasut sekolahnya mempunyai luas permukaan yang besar. Cadangkan satu hipotesis. Jadi hipotesis jika maka ke semakin ke pun boleh. Jika luas permukaan kecil maka tekanan menjadi tinggi. Okey, dapat satu markah. Okey, menggunakan ni dah masuk pada bahan dia. Bongkar kayu 3 darab 3, 3 darab 1, plaster sim, pemberat dan radas lain.
Okey, huraikan satu eksperimen menguji hipotesis yang kita kata tadi bahawasanya luas permukaan kecil menyebabkan tekanan tinggi. Okey, tujuan untuk mengkaji kesan luas permukaan terhadap tekanan. Dah dapat markah. Okey, pun boleh ubah. Salin balik pun boleh ubah dimanipulasi luas permukaan. Bergerak balas tekanan. Okey, dimalarkan. Apa yang patut disamakan di dalam eksperimen ini adalah jisim pemberat. Sebab pemberat ini digunakan dalam kedua-dua untuk diletakkan pada kedua-dua bongkah ini supaya dia diberikan daya yang sama. Okey. Jenis radas dan bahan salin balik bongkah kayu 3 cm 3 cm 3 cm dan 1 dan radas lain. Kita boleh bayangkan ini kita nak akan menghasilkan lekukan. Kalau ada plastisin, ada lekukan pada plastisin. Jadi kita nak ukur berapa kedalaman lekukan tersebut. Nak guna apa kalau ukur? Guna pembaris. Jadi tambahkan dengan pembaris. Okey, kaedah ulangan prosedur. Okey. Yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat, lukis gambar untuk memudahkan kamu menulis. Pastikan ayat arahan di hadapan. Okey, penjadualan data. Okey, ni macam ni. Nak tulis, tak tahu susah nak tulis macam mana. Okey, firstly bila nak tulis tu tulis betul. Ni soalan nombor 10. Soalan A, hipotesis. Jika luas permukaan kecil, maka tekanan menjadi tinggi. Tekanan menjadi besar. Tinggi ke besar? Boleh, dua-dua. Okey, B. Okey, soalan B tadi, tujuan eksperimen. Titik bertindih, apa tujuan dia? B1, tujuan eksperimen untuk mengkaji kesan luas permukaan terhadap tekanan. Dah dapat maka. Yang kedua, dia nak tanya pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimalarkan jisim pemberat. Tadi 500 gram. Pemboleh ubah dimanipulasi luas permukaan bongkah kayu dan bergerak balas kedalaman lekukan ataupun kita merujuk kepada tekanan. Okey. Radas dan bahan salin bongkah kayu 3 darab 3 dan 3 darab 1 plastisin pemberat tambah pembaris. Okey, prosedur langkah-langkah lukis dan labelkan. Yang pertama, letakkan bongkah di atas plastisin. Okey, bongkah ni dia ada saiz dia. Ikutlah nak saiz mana. 3 darab 1 yang first. Okey. Letakkan di atas plastisin. Lepas tu letakkan pemberat di atas bongkah 3 darab 1. Okey, letakkan ni ke atas ni, baru ni ke atas ni. Okey, lepas tu bila kita dah letak je pemberat ni, dia akan ada lekukan. Okey. Ukur kedalaman lekukan yang terhasil dekat sini. Okey. Okey, ni macam mana Ustazah? Bongkah 3 darab 3 tu bila nak cakap? Okey, awak nak salin balik pun boleh, ulang langkah 1 hingga 3 pun boleh. Ulang balik tapi menggunakan bongkah 3 darab 3. Yang kelima, okey, rekod kedalaman lekukan dalam jadual. Okey, jadi penjadualan data macam inilah, buat jadual. Pertama adalah dimanipulasi luas permukaan 3 darab 1, 3 darab 3, kedalaman lekukan ataupun tekanan di sini. Kedalaman lekukan lah, kita kira berapa dalam dia, jadi kosongkan. Okey, boleh? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Bahagian soalan pilihan. Bahagian C antara soalan nombor 11 ataupun soalan nombor 12. Okey, ada tiga format. Mungkin ditanya 3 format. Mungkin yang ditanya satu adalah jenis nak kamu buat membina konsep. Ini kita pernah buat awal-awal tahun hari tu. SPM form 4. Okey, untuk membina konsep, kadang-kadang dia akan bagi. Kalau dia bagi, awak ikut saja apa kehendak soalan. Kalau dia tak bagi, okey, awak boleh senaraikan. Membina konsep yang pertama, kita nak bagi apa? Kena pasti maklumat. Okey, maklumat akan diberi dalam bentuk gambar, selalunya gambar ataupun rajah. Rajah tersebut, okey, kita macam mana nak tulis susah? Okey, contohnya je macam ni. Dia ada natrium,
besi. Okey, ni penyetiran besi apa lagi? Oh, magnesium. Lepas tu dia ada bulat kat tengah tu, logam. Macam mana tu kalau kena pasti maklumat? Tengok pada maklumat yang diberi. Okey, tulis saja. Tulis magnesium, natrium, besi adalah contoh logam. Adalah contoh logam. Tiga-tiga ini adalah contoh logam. Itu maklumatnya. Okey, yang kedua adalah apa? Kena pasti ciri sepunya. Okey. Ciri sepunya ni apa? Ciri yang sama. Sifat yang sama. Okay. Oleh kerana mereka ini adalah logam, tiga-tiga ni adalah logam, jadi kita letakkan ciri logam. Apa ciri logam? Logam ini apa? Berkilat, permukaannya berkilat. Mempunyai permukaan berkilat. Okey, yang kedua, boleh konduksi elektrik. Okey, bagi dua ciri, dua ciri. Selalunya dia minta dua. Okey, kalau minta dua bagi dua je ya. Okey, nak bagi ciri apa? Tengok pada persamaan tadi logam. Tiga-tiga ni logam. So kita cerita pasal logam. Kalau tengah ni pasal tindakan terkawal. So kita bagi ciri tindakan terkawal. Kalau kat tengah ni dia cakap pasal apa lagi yang kita boleh cakap? Apa yang kita belajar lagi? Variasi selanjar. Letak variasi selanjar. So bagi ciri-ciri variasi selanjar. Macam tu. So kita dah tahu dah sifat dia. Okey, yang ketiga, bila dah tahu dah dua ciri, yang ketiga, selalu dia tanya konsep awal. Konsep awal ni macam mana Ustazah? I cannot. You can do it. Konsep awal, okey, macam mana letak dua ciri tadi, yang awak tulis tadi. Dua ciri ni adalah logam. Adalah logam. Konsep kita adalah logam. Okey, dua ciri permukaan berkilat dan boleh konduksi elektrik adalah sifat bagi logam. Okey? Boleh? Boleh. Okey, yang keempat. Contoh lain. Bagikan contoh lain. Contoh lain selain yang dibagi magnesium, natrium, besi. Bagi satu. Contoh logam yang lain. Contoh logam yang lain. Contohnya adalah aluminium. Okey, satu. Okey, yang kelima. Bagi contoh bukan. Bagi satu contoh yang bukan daripada konsep. Konsep ni logam. Jadi contoh bukan logam. Bagi satu contoh bukan logam. Siapa dia? Oksigen. Okey, contoh yang lain. Okey, barulah yang terakhir awak akan cakap konsep sebenar. Konsep sebenar ni macam mana? Konsep sebenar ini adalah tulisan makin lama makin buruk ya. Minta maaf. Nanti awak dengar Ustaz cakap okey dah. Konsep sebenar macam mana? Okey, tulis balik logam. Yang tadi ni, konsep awal ni bawa ke sini. Cuma tukarkan tempat. Logam ialah salin balik dua ciri yang mempunyai bahan yang mempunyai permukaan berkilat dan boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, jadi ini adalah soalan membina konsep. Dah lama tak keluar kan. Jadi kita bersedia. Okey, kena pasti maklumat dia bagi. Lepas tu macam mana kena pasti? Tulis saja. Magnesium. Contoh yang dia bagi tu magnesium, natrium dengan besi ialah contoh logam. Cakap ni yang tiga ni adalah contoh bagi yang kat dalam ni. Ciri sepunya. Ciri yang sama ketiga-tiga ni. Sebabkan oleh ketiga-tiga ni ada logam, kita bagi ciri logam. Okey, konsep awal. Letak balik dua ciri ni adalah logam. Okey, contoh lain logam, satu. Contoh bukan logam, satu. Konsep sebenar. Terbalikkan ayat bagi konsep awal. Okey, itu untuk soalan yang berbentuk konsep. Kalau ditanya dalam bentuk untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah.
Okey, kat sini kita kena pasti masalah. Dia akan bagi situasi, mesti baca betul. Kena pasti masalah. Masalah dia pasal apa? Pencemaran ke? Yang kedua, jelaskan masalah. Penjelasan masalah. Kenapa berjadi masalah ni? Okey. Yang ketiga, kita nak tahu cara nak selesaikan masalah. Oh, ini boleh diterapkan dalam kehidupan kita ya. Kena pasti apa masalah hidup kita. Jelaskan puncanya. Okey, cara nak selesaikan. Okey, barulah kita pilih kaedah yang terbaik. Pilih kaedah yang baik. Okey, contoh yang paling mudah. Tak ada contoh. Mana? Contoh-contoh Contoh ni bagus ni. Ada kalau kamu cari ni ada je apa? Cara-cara nak buat bahagian C, okey? Macam mana bina konsep. Okey, macam mana nak buat selesaikan masalah. Contoh, contoh kat sini, kena pasti masalah. Banyakkan bahan buangan domestik seperti kertas dilupuskan dengan cara pembakaran terbuka. Jadi pembakaran terbuka akan menyebabkan pencemaran. Terangkan kaedah yang untuk mengatasi pencemaran daripada pembakaran ni. Terangkan. Okey, dia dah bagi kena pasti masalah. Apa masalahnya? Okey, pembakaran terbuka akan mengakibatkan pencemaran udara. Ini masalah kita. Okey, kita nak hapuskan kertas tu. Tapi kalau kita buat pembakaran terbuka akan menyebabkan pencemaran. Okey, jadi kaedah, terangkan dua kaedah, bagi dua kaedah. Apa cara yang kita boleh hapuskan kertas? Yang pertama, kita boleh buat pembakaran di dalam incinerator. Incinerator. Terang, kalau nak dua cara dengan bersama penerangan dia. Satu cara penerangan, satu lagi cara penerangan. Incinerator ini macam mana caranya adalah kita bakar di dalam satu bekas khas. Okey, ataupun kita buat kita semula kertas iaitu kita gunakan bahan buangan yang proses dan digunakan semula. Okey, ataupun kita ditanam. Bahan buangan ditanam dalam tanah supaya tidak berlaku pencemaran. Okey, kalau nak dua, bagi dua je pilih kaedah terbaik. Antara kedua-dua tadi, awak ambil satu, incinerator ke gitar semula. Kalau contoh incinerator, kenapa awak pilih incinerator? Kerana tidak menyebabkan pencemaran. Kurang kos ke apa ke? Pilih saja. Senang ke senang? Senang ke senang? Senang sangat. Yang terakhir adalah dari segi untuk membuat keputusan, dalam cara nak buat keputusan. Ni keputusan. Langkah menjawab macam mana, kena pasti tujuan, milih kaedah yang terbaik untuk alternatif. Kena pasti beberapa alternatif. Alternatif ini adalah cara-cara lain untuk mencapai tujuan. Apa tujuan tadi? Susun alternatif ikut keutamaan nilai alternatif disenaraikan. Pilih alternatif yang terbaik dan sebab kenapa awak pilih. Contoh. Contoh dia kata, buat keputusan. Anda mendapati keledek. Keledek ni makanan. Keledek yang ditanam mempunyai daun warna kuning dan pertumbuhan yang terbantut. Cadangkan beberapa cara untuk mengatasi keadaan ini dan pilih cara yang terbaik. Apa yang kena ada dalam jawapan? First, tujuan. Tujuan adalah kita nak mendapatkan pokok keledek yang tak terbantut dan berdaun hijau. Kita tak nak daun keledek tu berwarna kuning dengan terbantut. Jadi tujuan kita buat ni, kita nak dapatkan pokok keledek tadi tidak terbantut dan berdaun hijau. Jadi bermaksud soalan tadi dia akan bagi dalam keadaan yang negatif. Jadi kita positifkan. Kita nak yang positif. Yang kedua, beri alternatif. Cara-cara macam mana awak nak dapatkan tumbuhan yang tidak terbantut dengan berdaun hijau. Jadi mungkin awak gunakan baja yang mengandungi nitrogen ke, menggunakan baja mengenai fosforus ke. Alternatif satu cara dengan penjelasan
penjelasan atau penerangan bagi cara tersebut. Okey, lepas tu buat urutan. Yang mana satu awak nak jadi keutamaan? Yang pertama, awak nak guna baja nitrogen. Kedua, baja fosforus. Ketiga, baja kalium. Okey, dan kita akan pilih alternatif yang terbaik untuk pandangan kamu. Untuk pada pandangan kamu adalah dengan menggunakan baja nitrogen. Terangkan kenapa nak guna baja nitrogen. Ada kat situ. Awak dah terangkan tadi sebab menggunakan baja nitrogen ini dapat mengatasi masalah daun kuning. Okey. Dan tumbuhan tidak akan terbantut. Macam tu. Alhamdulillah. Okey, kertas-kertas ni awak dah ada ke belum? Dah ada. Kalau dah ada, tak payah usah bagi. Kalau tak ada, usah bagi nanti. Nanti lagi. Soalan yang jenis kedua adalah untuk menyelesaikan masalah. Okey, ada 4 langkah untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah kena pasti dulu masalah. Situasi akan diberi di dalam soalan. Kemudian yang kedua akan diminta tentang penjelasan masalah, puncanya, cara menyelesaikan masalah dan kaedah yang mana terbaik, dan jelaskan kenapa kaedah itu kamu pilih. Okey, yang pertama sekali. Okey, situasi adalah kebakaran bahan buangan domestik seperti kertas dilepuskan dengan cara pembakaran terbuka. Jadi pembakaran terbuka akan menyebabkan pencemaran udara. Ini adalah masalah kita. Okey, terangkan kaedah untuk mengatasi masalah ini. Penerangan anda hendaklah mengandungi perkara. Ni dah bagi tahu dah. Satu, dia nak awak kena pasti masalah. Kemudian yang kedua, bagi 2 kaedah penyelesaian masalah. Jadi 2 kaedah ini mesti 1 kaedah dan penerangan kaedah. Okey. Kaedah yang kedua, penerangan dia. Okey, dapatlah 4 markah. Okey, pilih kaedah yang terbaik. Okey, pilih kaedah yang mana? Kaedah yang ke atas tadi kamu tulis. Okey, pilihlah kaedah yang terbaik dan berikan alasan kamu kenapa kaedah ini kamu pilih. Okey. Okey, yang ketiga. Okey, format yang ketiga adalah format untuk membuat keputusan. Okey, langkah-langkah untuk membuat keputusan. Soalan akan tanya, kena pasti tujuan. Kena pasti berapa alternatif. Alternatif ni adalah cara. Okey, beberapa cara untuk mencapai tujuan. Okey, susun. Okey, susun alternatif tu mengikut keutamaan. Okey, yang paling utama letak di atas, yang kurang sikit letak di bawah. Okey, nilai alternatif cara yang disenaraikan, pilih alternatif yang terbaik. Pilih cara yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap-harap semua orang dah buat ulang kaji, cuma sekarang ni tinggal nak buat pencutan terakhir. Okey. Yang belum buat, tidak terlambat lagi. Sila buat. Beli buku latihan banyak-banyak, tak sempat, salin saja jawapan. Okey, salin saja jawapan. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Segala kelemahan dari diri Ustazah, Ustazah minta maaf. Okey. Ustazah mohon halalkan apa yang kamu bagi kat Ustazah. Ustazah halalkan segala ilmu yang Ustazah bagi kat kamu. Okey, moga kamu dapat menjawab dengan baik dan tenang pada hari kejadian. Okey, selawat banyak-banyak sebab kejayaan kita ni bukanlah 100% daripada usaha kita. Bukan kerana kita membaca, bukan kerana ni, kerana Allah nak bagi kat kita. Okey, jadi memang Allah nak bagi kat kita, tapi dengan usahalah yang setimpal. Tidak bermaksud saya kata tak payah usahalah. Usaha kata Allah nak bagi, dapat juga. Jadi kena usahalah. Usaha lepas tu, dan Allah pun merestui, memberkati usaha kamu, jadi kamu boleh menjadi